Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da amma ba' Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan semua, tuan-tuan semua, kita berjumpa kembali pada pagi hari ini. InsyaAllah kita akan belajar iaitunya tasrif muka surat 39. InsyaAllah. Salawat dan salam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Baiklah, hajah dan tuan-tuan semua, hayya nabda darsana al-yawm bi qiraati suratil Fatihah. Baiklah tuan-tuan semua yang sudah hadir, sebelum kita mula kelas ni, macam mana suara saya, gambar saya, ada masalah ke tak? Kalau suara saya tak jelas ataupun yang lain-lain tak okey, boleh bagi tahu sebelum kita mula kelas ni. Dan yang sudah hadir juga, sila ajak rakan-rakan yang lain untuk bersama-sama dengan kita dalam kelas pagi hari ini, insyaAllah. Semoga ramai lagi dapatkan manfaat dari apa yang kita bincangkan hari ini. Baiklah, tuan-tuan semua, pada pagi hari ini insya-Allah kita akan belajar tasrif muka surat 39. Ustaz, apa tu muka surat 39, Ustaz? Apa tu tajuk dia? Kita, tuan-tuan semua, kita akan belajar wazan yang baru ya. Yang sebelum ni kita belajar wazan dia af'ala. Af'ala. Berapa huruf ni? 1, 2, 3, 4. Sebelum ni kita bincangkan wazan af'ala. 4 huruf tuan-tuan semua ya. Sekarang yang muka surat 39, kita akan membincangkan wazan yang lain lagi. Bukan lagi af'ala. Tapi beza wazan dia. Wazan dia apa? Tafa'ala. Wazan dia tafa'ala. Muka surat 39 dan kita sudah masuk pada level 3. Alhamdulillah. Muka surat 39, tuan-tuan semua ya. Okey, dah ramai datang. Sila bagi tuan-tuan yang sudah hadir, sila bagi salam sehingga saya pun tahu siapa saja yang hadir dan kita boleh berbincang bersama-sama. Ataupun ajak kawan-kawan yang lain untuk ikut dalam kelas kita ni. Jadi, dalam muka surat 39 ni, kita akan membincangkan wazan tafa'ala yatafa'alu. Tafa'ala yatafa'alu. Ada berapa huruf ni tuan-tuan semua? Wazan tafa'ala ni ada berapa huruf ni? Ada berapa huruf pada kata-kata kerja tafa'ala ni, ada berapa huruf ni tuan-tuan semua? Sila tuan-tuan, sila jawab dekat ruang komen. Ada berapa huruf ni? Dan apa nama dia? Kalau 3 huruf, nama dia yang kita bincang sebelum ni, kalau 3 huruf nama dia sulasi, fi'il sulasi. Kalau 3 huruf kita dah bincangkan. Kalau 4 huruf pun kita dah bincangkan sebelum ni. 4 huruf dinamakan dengan rubai. Fi'il rubai. Fi'lun rubai. Kalau 4 huruf. Kalau yang ni berapa huruf ni tuan-tuan semua? Dan bagi tahu nama dia. Waalaikumsalam Hajah Nurmadiah dan Hajah Zainab. Okey, kalau tafa'ala ni berapa huruf tuan-tuan semua? Dan apa nama dia? Kalau 3 huruf nama dia fi'il sulasi. Fi'lun sulasi. Kalau 4 huruf fi'il rubai. Kalau yang 4 tafa'ala ni ada berapa huruf tuan-tuan semua dan apa nama dia? Sila tuan-tuan semua sila bagi dekat komen. Dekat ruang komen, tulis dekat sana berapa huruf tu? Berapa huruf yang ada pada wazan tafa'ala dan apa nama dia? Sila tuan-tuan semua, sila. Ada yang boleh? Kalau 3 huruf
fi'il sulasi. Kalau 4 huruf, rubai. Kalau ini berapa huruf ni? Sila tuan-tuan semua. 5 huruf, khumasi, Mumtazah. Ada lagi nak jawab? Berapa huruf ni tuan-tuan semua? Ada 5 huruf ya. 1 ta ni ya. 2 fa ni. Ain dia ada syabdu Ustaz. Maknanya ain ni ada 2 ni. Ada double ain. Mana 4? 1, 2, 3, 4. Lam ni satu lagi. 5. Kalau 5 huruf, apa nama dia? Fi'il khumasi. Tuan-tuan semua ya. Fi'lun khumasiyun. Fi'il khumasi. Okey. Fi'il khumasi adalah fi'il yang dia tu mempunyai 5 huruf tuan-tuan semua ya. Sebab tu tuan-tuan semua, kalau tuan-tuan tengok di level 3 ni, di muka surat 39 ni, di atas table tu ada nama tajuk besar dia, level 3. Fi'il khumasi. Terjumpa tuan-tuan semua? Level 3. Fi'il khumasi. Dan sudasi. Sudasi Ustaz apa tu Ustaz? 6 huruf. Nanti kita akan belajar. Belum lagi tuan-tuan semua. Jadi level 3 ni, mula level 3 ni, kita akan belajar fi'il khumasi. Apa tu fi'il khumasi? Fi'il yang mempunyai 5 huruf tuan-tuan semua. Macam mana kita tahu Ustaz 5 huruf tu Ustaz? Kita tengok pada fi'il madi. Tengok pada fi'il madi dia tuan-tuan semua ya. Hal hadha wadih am la? Jelas ke tak tuan-tuan semua? Jelas ke tak? Kalau tak jelas, sila tanyakan. Idza lam yakun wadihan fas'alu. Okey, jelas ya? Jelas tuan-tuan semua ya? Okey, ini dari segi penamaan dia. Sebab tu tajuk besar dia fi'il khumasi. Tuan-tuan semua kena fahamlah tajuk tu. Kalau tak faham tajuk dia memang susah. Susah kita nak faham isi dia. Yang pertama, kita kena faham tajuk dia. Level 3, fi'il khumasi. Khumasi apa? Maknanya kata kerja yang mempunyai 5 huruf tuan-tuan semua ya. Okey, alhamdulillah jelas. Okey, selanjutnya. Fi'il khumasi. Kita tengok di sana tu ada yang Ustaz sana tu ada tulisan dia sahih Ustaz. Sahih. Sahih. Tafa'ala ya di atas table tu ada istilah dia tafa'ala ya tafa'alu. Sorry, ini salah ni Ustaz ya. Tafa'ala ya tafa'alu. Ya tafa'alu. Lepas tu ada istilah di atas tu sahih. Sahih tu apa Ustaz? Itu binaknya tuan-tuan semua. Macam mana Ustaz? Macam mana kita boleh tahu binak dia sahih? Kita tengok salah satu kata kerja. Kita ambil dalam muka surat 39 ni, dalam table tu ada tabahhara ya tabahharu. Ada contoh kata kerja dia apa? Tabahhara ya tabahharu. Tabahhara ya tabahharu. Ya tabahharu. Contoh kata kerja tabahhara ya tabahharu. Ini ni binak sahih dia cakap lah. Sahih tu apa Ustaz? Dan dalam atas tu itu binak. Macam mana kita tahu binak Ustaz? Ada mungkin yang belum faham juga. Boleh kita cuba bincangkan. Macam mana kita tahu binak? Kita buat dalam 2 table. Macam ni ya. Kalau dalam komputer ni macam ni lah. Kita buat dalam 2 table. Kita ambil saja fi'il madi ya. Kita ambil fi'il madi. Letakkan dekat atas ni. Kalam dekat atas ni wazan dia. Kita letakkan dekat bawah ni yang kita nak timbangkan. Jadi, kalau kita nak tahu binak, kita kena pandai timbang menimbang. Kita letakkan timbangan dia, kita letakkan benda yang ditimbang. Timbangan ni dinamakan dengan wazan. Benda yang ditimbangkan dinamakan dengan mauzun. Kita timbang menimbang dulu tuan-tuan semua ya. Sebab kan tasrif ni kita kena pandai timbang menimbang. Dah selesai kita timbang, dah sama bentuk dia, dah sama banyak huruf dia, dah sama baris dia, barulah kita boleh mencari kata dasar. Setelah kita menjadi timbang menimbang, kita kena tahu kata dasar dia. Kata dasar tu apa Ustaz? Yang sejajar dengan fa, yang sejajar dengan ain, yang sejajar dengan lam tuan-tuan semua. Apa yang sejajar dengan fa? Iaitunya ba. Yang sejajar dengan ain? Iaitunya ha. Yang sejajar dengan lam? Iaitunya ra. Adakah di antara kata dasar ni yang huruf ilah? Tak ada Ustaz. Tak ada kata huruf ilah. Adakah di antara kata dasar, ni kata dasar ya, atau root word dia ni, di antara kata dasar ni yang huruf hamzah? Tak ada juga. Adakah huruf yang sama? Tak ada juga. Maka itu dinamakan dengan sahih. Binak dia binak apa? Binak sahih. Jadi ini dinamakan dengan
Kejap saya buat dekat bawah ni bina dia. Jadi bina fi'il ni apa? Bina dia adalah bina sahih. Ustaz, kita dah pernah belajar bina ni ke? Dah pernah. Sila tuan-tuan tengok semula video-video kita yang sebelum ni. Jelas ke tak jelas tuan-tuan semua mengenai masalah bina ni? Jelas ke tak jelas? Kalau jelas tulis dekat komen. Kalau tak jelas tanyakan. Macam tu tuan-tuan semua ya. Idza lam yakun wadihan fas'alu. Okey. Semua jelas tuan-tuan semua? Okey, ini bina sahih. Jadi dekat atas kali tu, di atas table tu ada tafa'alu tu itu wazan. Sebelah dia tu ada sahih. Sahih tu maknanya bina dia. Okey. Jadi itu mengenai tajuk dia. Sekarang kita masuk kepada sigot-sigot dia yang punya lah. Pada sigot-sigot dia. Macam sebelum ni kita buat. Okey, tuan-tuan semua ya. Jelas ya. Alhamdulillah semua cakap jelas. Kalau tak jelas sila tanyakan juga. Okey, selanjutnya kita dah fahamkan tajuk dia. Sekarang kita memahamkan makna daripada setiap sirah. Sebabkan dalam kitab ni ada sirah, ada fi'il madi dalam kitab tu, ada yang atas kali tu ada itu nama-nama sirah tuan-tuan semua yang atas kali tu. Madi, fi'il mudhari, isim masdar mimi, isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim maf'ul, fi'il amar, fi'il nahi, isim zaman, isim makan. Yang atas kali tu ya, di atas table yang kalam paling atas. Itu tu semua dinamakan dengan sirah. Itu nama-nama setiap sirah. Okey, di bawah dia tu Ustaz ada tafa'ala, yatafa'alu, itu semua tu wazan tuan-tuan semua. Itu wazan nama dia. Tafa'ala, tafa'alu, tafa'ulan, mutafa'alan, mutafa'ilun, fahuwa mutafa'alun, wadhaka mutafa'alun, tafa'al, tatafa'al, mutafa'alun. Kalau pelajar-pelajar tahfiz ni ada lagu dia ni. Tafa'ala, yatafa'alu, tafa'ulan, mutafa'alan, fahuwa mutafa'ilun, wadhaka mutafa'alun, tafa'alla, tatafa'al, mutafa'alun, mutafa'alun, tafa'alla, tatafa'al, mutafa'alun, mutafa'alun. Banyak lagu dia lah. Tuan-tuan dan puan-puan semua boleh cari dalam YouTube pun banyak lagu-lagu dia lagi. Macam tu. Okey, tuan-tuan semua ya. Jelas ya? Itu wazan yang kalam nombor 2. Yang di bawah tu itu contoh kata kerja yang mengikuti wazan yang atas tadi tu. Jadi itu contoh kata kerja. Di bawah tu ada tabahara, ada tabarrada, ada tabarraka, ada tabassama, ada tajallada, tajammada. Yang dekat bawah kolom yang kosong-kosong tu hajar-hajar semua kita kena isi. Selepas belajar ni sila tuan-tuan nanti isilah yang kosong-kosong dekat yang kolom yang kosong yang tak ada isi tu ya. Okey. Waalaikumsalam Haji Abdul Halim. Tak apa Haji. Okey, sekarang kita masuk kepada pemahaman sirah-sirah dia. Saya nak uji adakah tuan-tuan semua boleh faham dengan maksud daripada setiap sirah. Contoh saya nak tanya ni kepada tuan-tuan semua. Tuan-tuan semua sana kan menjumpai kata kerja dia adalah kata kerja dia tabassama. Terjumpa ya, tabassama. Kata kerja dia tabassama. Tabassama ni tuan-tuan semua maknanya apa? Maknanya tersenyum. Tersenyum makna dia. Okey, tabassama. Tabassama, tersenyum. Ini sirah dia apa ni? Sirah dia tuan-tuan semua tabassama ni apa sirah dia tuan-tuan semua? Sirah dia apa tu? Tabassama. Sirah dia adalah fi'il madi. Fi'il madi. Tabassama. Maknanya kalau dia fi'il madi, maknanya dia adalah telah tersenyum tuan-tuan semua. Telah tersenyum. Okey. Ini wazan dia apa? Wazan tabassama ni? Wazan dia apa? Wazan dia adalah wazan tafa'ala. Wazan macam mana Ustaz? Tengok yang table yang baris yang peringkat kedua ya. Tengok pada table tu, tengok yang baris kedua. Tafa'ala tuan-tuan semua. Jadi tuan-tuan semua, saya nanti selepas ni akan tanyakan kalau tabassama ni telah tersenyum. Nanti saya suruh tuan-tuan semua translate kepada bahasa Arab. Lepas tu apa wazan dia dan apa sirah. Saya akan tanyakan tu semua. Okey, yang pertama.
Sekarang ni tabassama maknanya telah tersenyum. Sekarang tuan-tuan semua sila ubah perkataan tabassama yang bermaknakan telah tersenyum ni kepada perkataan tersenyumlah. 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 Apa bahasa Arabnya? Tersenyumlah tuan-tuan semua. Sila tuan-tuan semua tulis dekat ruang komen. Apa bahasa Arabnya? Tersenyumlah. Sila tuan-tuan semua sila tulis dekat ruang komen. Apa bahasa Arabnya? Tersenyumlah tuan-tuan semua. Sila tuan-tuan sila tulis dekat ruang komen. Tersenyumlah. Sila tuan-tuan semua. Ada yang boleh? Apa bahasa Arabnya tersenyumlah? Tulis dekat komen bahasa Arab tersenyumlah ini Ustaz. Ini sirah dia Ustaz. Dan ini wazan dia Ustaz. Sila tuan-tuan semua. Sila. Haja Siti Mazmin. Ada lagi nak jawab? Sila tuan-tuan semua. Sila tulis apa bahasa Arabnya tersenyumlah. Kalau boleh tulis sekali. Apa sirah dia, apa wazan dia. Sila tuan-tuan semua. Saya tunggu. Ada yang boleh? Haja Siti Mazmin, Haji Abdul Halim. Okey. Ada lagi nak tulis? Apa bahasa Arabnya? Tersenyumlah. Sila tuan-tuan semua. Sila tulis dekat ruang komen. Apa bahasa Arabnya? Tersenyumlah. Tulis. Lepas tu tulis sirah dia. Tulis wazan dia. Sila tuan-tuan semua. Salah pun tak apa. Jangan malu-malu untuk menjawab soalan. Salah kalau salah tak apa-apa. Yang salah tu kalau kita tak mencuba. Kalau kita tak menjawab tu salah tu. Okey. Masya Allah dah jawab dah. Okey. Betul semua ya. Jadi tersenyumlah. Kita gunakan fi'il amar. Kalau tersenyumlah. Fi'il amar. Jadi bahasa Arab dia apa? Tabassam ya. Tabassam. Jadi wazan dia apa tuan-tuan semua? Wazan dia ada di atas sekali tu yang di nombor 2, yang di table nombor 2 tafa. Macam tu tuan-tuan semua ya. InsyaAllah tuan-tuan semua boleh dapat ni. Senang saja insyaAllah. Okey. Selanjutnya ini tersenyumlah. Okey, sekarang kita cuba yang lain lagi. Yang lain. Sekarang kita cuba senyuman. Senyuman. Sekarang kita ubah sama-sama kepada perkataan yang bermaknakan senyuman. Sila tuan-tuan semua. Sila tulis dekat ruang komen. Apa bahasa Arabnya? Senyuman. Lepas tu tulis dekat sana sirah dia apa? Wazan dia apa tuan-tuan? Sila tuan-tuan semua. Apa bahasa Arabnya? Senyuman. Sila tuan-tuan semua. Tuan-tuan semua sila. Senyuman. Tulis apa sirah dia. Dan tulis apa wazan dia. Okey. Saya tunggu tuan-tuan semua. Siapa yang boleh? Bahasa Arabnya senyuman. Senyuman. Kalau tadi ni maknanya yang tabassama telah tersenyum. Tabassam maknanya tersenyumlah. Kalau sekarang kita cuba ubah kepada senyuman. Sila tuan-tuan semua. Sila. Ada yang boleh? Senyuman. Sila. Dah ada 11 orang yang hadir dah. Yang kalau boleh 11 ni kena jawab lah ni. Salah pun tak apa. Jangan malu. Jangan malu. Yang tak boleh tu kita tak ada jawab ni. Kalau tak ada jawab ni susahlah. Sebabnya kita kena berlatih untuk menjawab. Apa bahasa Arabnya? Senyuman tuan-tuan semua. Salah tak apa. Sila jawab. Ada antara tuan-tuan semua yang boleh jawab. Sila jawab. Tulis dekat sana apa sirah dia dan apa wazan dia tuan-tuan semua. Okey. Ada yang boleh jawab? Apa bahasa Arabnya senyuman? Sila tuan-tuan semua tulis sirah dia dan sekali dengan wazannya. Ada yang boleh? Tak ada? Senyuman. Okey, Haji Abdul Halim. Haja Saidah baru masuk. Okey, boleh. Haja Siti Mazmin. Okey. Masdar. Betul. Okey, ada lagi nak jawab? Ada lagi? Sila tuan-tuan semua. Sila tuan-tuan semua. Sila tulis dekat komen. Apa bahasa Arabnya senyuman? Okey. Okey, ada yang boleh? Tabassuman. Okey, wasal. Okey, Mumtaz. Mumtazah. Okey. Ada lagi nak jawab? Okey. Okey, tak ada lagi ya? Jadi bahasa dia apa? Tabassuman.
Tabassuman. Kita gunakanlah yang isim masdar. Kita gunakan siga apa? Isim masdar. Isim masdar ni kata nama terbitan tuan-tuan semua ya. Wazan ni apa? Tafa'ulan. Tafa'ulan. Ustaz, sana kan ada juga masdar mimi. Ustaz, bolehkah kita guna masdar mimi? Boleh, tuan-tuan semua. Dia boleh. Boleh isi masdar yang biasa yang macam ni ataupun nak gunakan yang masdar mimi. Kedua-duanya adalah kata nama terbitan, tuan-tuan semua ya. Itu tuan-tuan semua. Jadi kita boleh memaknakan senyuman dengan tabassuman. Sigat dia apa? Sigat dia isi masdar. Wazan dia apa? Tafa'ulan. Cuma tuan-tuan pun tabassuman ni boleh dimaknakan tersenyum boleh juga. Tabassuman boleh dimaknakan tersenyum, tuan-tuan semua ya. Tersenyum. Tapi dia tak ada masa. Ustaz, kalau tersenyum makna tabassuman ni Ustaz samalah macam kata kerja Ustaz. Memang serupa maknanya. Tapi kalau kata kerja, dia ada masa dia. Telah tersenyum. Tabassuman ni telah tersenyum. Kalau tabassuman tersenyum. Macam tu saja. Tak ada telah dan tak ada sedang. Tersenyum. Jadi kalau kata nama terbitan boleh dimaknakan tersenyum ataupun senyuman, tuan-tuan semua ya. Okey. Okey, sila Hajah Kamari atau Faddali. Okey, Mumtaz. Jadi itu tuan-tuan. Jadi selanjutnya kita cuba lagi yang lain. Selanjutnya yang tersenyum. Yang tersenyum, orang yang tersenyum atau yang tersenyum. Sila tuan-tuan semua tulis dekat ruang komen. Apa bahasa Arabnya yang tersenyum, tuan-tuan semua. Sila tuan-tuan semua, sila tulis dekat ruang komen apa bahasa Arabnya yang tersenyum, tuan-tuan semua. Sila. Yang tersenyum atau orang yang tersenyum. Sila tuan-tuan semua, sila tulis dekat ruang komen apa bahasanya yang tersenyum. Lepas tu tulis sirah dan tulis wazan dia sekali. Sila tuan-tuan semua. Ada yang boleh? Sila. Ada yang boleh tuan-tuan semua? Yang tersenyum atau orang yang tersenyum. Boleh juga. Sila, ada yang boleh jawab? Ada? Tengah berfikir? Okey. Orang yang tersenyum. Maknanya pelaku dia lah. Ada yang boleh tuan-tuan? Tak ada? Ada Nur Fazilah. Okey, mutabassimun isim fa'il mutafa'ilun. Betul. Ada lagi nak jawab? Mumtazah. Okey. Okey, Haja Siti Mazmin. Betul, Mumtazah. Ada lagi nak jawab? Okey. Tak ada lagi? Okey. Jadi kalau dia bermaknakan yang tersenyum, maknanya dia pelaku, kata nama pelaku, orang yang tersenyum, kata nama pelaku ya, yang tersenyum, kata nama pelaku. Jadi ini ni kata nama pelaku dalam bahasa dia apa tuan-tuan semua? Isim fa'il. Isim fa'il. Kalau kata nama pelaku boleh tengok wazannya apa? Wazannya mutafa'ilun. Mutafa'ilun. Jadi bahasa dia apa? Mutabassimun, tuan-tuan semua ya. Mutabassimun. Macam tu tuan-tuan semua ya. Jadi mutabassimun maknanya apa? Yang tersenyum, tuan-tuan. Okey. Jadi itulah tuan-tuan semua mengenai wazan dan sirah. Kita kena faham tentang sirah dan wazan sekali. Macam mana tuan-tuan semua? Hal hadha wadih am la? Jelas ke tak jelas tuan-tuan? Kalau tak jelas tanyakan. Idza lam yakun wadihan fas'alu. Kalau tak jelas sila tanyakan. Okey, sebelum kita masuk kepada latihan. Selepas ni kita cuba latihan lagi. Masuk kepada sesi latihan. Untuk sesi sirah dengan wazan ni boleh tuan-tuan semua jelas ke tak jelas? Ini sesi sirah ya, sirah dengan wazan. Selepas ni kita cuba masuk pada latihan lagi. Jelas ya? Okey. Boleh. Okey, Hajah Zainab betul. Jadi kalau tuan-tuan nak membuat ayat dia, senyummu mewarnai hidupku. Tabassumuka tuzayyinu hayati. Tak tabassumuka, tabassumuki lah. Kalau saya kepada perempuan lah.
Saya cakap pada isteri kan, tabassumuki, senyumanmu menghiasi hidupku. Tabassumuki tuzayyinu hayati. Boleh macam tu. Senyumanmu menghiasi hidupku. Boleh tu kalau Haji nak cakap kepada isteri ataupun Hajah nak cakap kepada suami. Kalau Hajah nak cakap kepada suami Hajah, boleh tabassumuka lah. Tabassumuka tuzayyinu hayati. Okey. Nak tulis, kena tulis juga. Okey. Boleh? Saya tulis. Okey. Kita ambil yang masdar. Tabassum. Tabassumuka. Kalau ka, kamu lelaki. Kalau yang Hajah cakap pada Haji. Hajah cakap pada Haji, tabassumuka. Kalau saya cakap pada isteri saya, contohnya kepada yang perempuan, tabassumuki. Tabassumuka, ini kepada lelaki ya. Tabassumuka tuzayyinu hayati. Tuzayyinu, zayyana yuzayyinu ni maknanya menghiasi. Yuzayyinu hayati. Okey, tuan-tuan semua ya, boleh ya? Okey. Macam tu tuan-tuan semua. Jadi untuk sirah ni boleh faham lah ya. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh fahamkan sirah-sirah ni, senang nak buat ayat ni. Contoh tabassama. Kita cubakanlah. Tabassama Zaidun. Zaidun telah tersenyum, boleh. Kita buat lagi. Ya Zaidu tabassam. Wahai Zaid, tersenyumlah. Boleh juga. Zaidun mutabassimun. Zaid itu adalah orang yang tersenyum atau Zaid tersenyum. Boleh juga. Jadi kalau Hajah dan Haji tuan-tuan semua fahamkan makna kepada yang perkataan-perkataan ni dan fungsi pada setiap sirah dia tu, boleh tuan-tuan semua boleh bina ayat. Dari empat perkataan tu boleh bina 4 ayat. Masya Allah. Okey, tuan-tuan semua ya. Okey. Itu untuk sirah, pemahaman sirah. Sekarang kita teruskan kepada yang latihan lagi. Latihan. Kita tengok latihan. Latihan muka surat 39 tuan-tuan ya. Latihan muka surat 39. Kita cuba sama-sama. Okey, sebelum kita teruskan, sila kalau tuan-tuan dan puan-puan ada soalan, saya tak faham Ustaz, boleh tanyakan. Okey. Kita cuba latihan muka surat 39 tuan-tuan semua ya. Okey. Muka surat 39. Sekejap tuan-tuan semua. Yang nombor 1 lah Ustaz. Boleh nombor 1 boleh. Ataupun yang nombor 2 boleh juga. Nombor 2 lebih okey lagi. Nombor 2 lah, senang sikit. Nombor 2. Kita mulakan dengan yang senang dulu lah. Ustaz Ikhtasala as-sa'ih. As-sa'ih. Kita cuba nombor 2 ya tuan-tuan semua ya. Tak apa ya. Nombor 2 ni agak senang sikit. Kita mulakan dari yang senang. As-sa'ihu li. Okey. Kita nak cari tahu yang perkataan yang ni. Kita nak cari tahu sama ada dia tu. Okey, kita cari yang tahu tu tuan-tuan semua ya. Okey. Yang tu ya. Kita cari yang tahu yang tu. Apa fi'il madi dia? Okey, apa sirah dia? Apa wazan dia? Dan apa bina dia? Kalau bina kita dah tahu semua ya. Bina dia bina sahih ya. Tajuk atas bina sahih. Okey. Ikhtasalan mana apa Ustaz? Maknanya mandi. As-sa'ih ni maknanya apa Ustaz? Dalam kitab tu ada. As-sa'ih tu maknanya pelancong. Pelancong yang maknanya orang yang apa nama dia? Yang melancong lah. Berziarah. Pelancong. Okey. Pelancong mandi. Li ni maknanya untuk. Li ni huruf jar. Untuk huruf jar. Li ni huruf jar. Okey tuan-tuan semua. Sila tuan-tuan sekarang kita buat latihan ni. Yang pertama, apa fi'il madi dia tuan-tuan semua? Apa fi'il madi dia? Sila tuan-tuan. Apa fi'il madi dia tu? Fi'il madi dia apa ni tuan-tuan semua? Okey, Hajah Nur Fazila Mumtaz. Okey, fi'il madi dia apa? Tabarrada Ustaz. Okey, betul. Ada lagi nak jawab? Apa fi'il madi dia tuan-tuan semua? Okey, sila tulis dekat komen apa fi'il madi dia.
Ada lagi nak jawab? Fi'il madi dia. Tabarrada. Okey. Ada lagi nak jawab? Tabarrada. Makna tabarrada tu apa tuan-tuan semua? Maknanya adalah mendinginkan. Mendinginkan. Macam mendinginkan badan macam itulah, mendinginkan. Kalau terasa panas kita dinginkan. Macam tu. Mendinginkan ya. Okey. Sirah dia tuan-tuan semua. Sekarang sirah dia lagi. Apa tu sirah dia tuan-tuan semua? Sila tulis dekat ruang komen. Apa sirah dia tuan-tuan semua? Sila tuan-tuan semua, sila tulis apa sirah dia. Sila tulis. Jawab je. Tak apa. Salah pun tak apa. Sila jawab saja. Apa sirah dia tuan-tuan semua? Agak-agaknya lah apa sirah dia tuan-tuan semua. Ini tuan-tuan semua sebenarnya dia adalah li plus dengan ni. Plus dengan ni. Sebenarnya lah li huruf jar maknanya untuk ni kat alif lam sebenarnya. Macam ni. Li. Jangan saya tulis dekat sini lah. Sebenarnya bentuk dia tu. Okey, saya letak dekat sini. Okey. Yang li dengan yang ni asal dia sebenarnya li plus dengan yang ni alif lam ta ba ra dan dal macam tu ya. Jadi tuan-tuan semua apa ni sirah dia tuan-tuan? Sila boleh diagak-agakkan. Boleh sila jawab. Okey, Mumtaz. Hajar Nur Fazilah. Okey. Apa sirah dia tu? Hajar Siti Mazmin. Masya Allah. Semua jawab betul ya. Ada lagi nak jawab? Sila tuan-tuan semua. Sila jawab. Apa sirah dia? Ada lagi nak jawab? Okey. Yang pertama tuan-tuan. Yang pertama. Saya tadi dah bagi tahu sebenarnya. Sebenarnya saya dah bagi tahu kata kunci dia dah. Saya dah bagi tahu kata kunci dia. Apa kata kunci tadi Ustaz? Saya tadi dah cakap dekat sini li ni adalah huruf jar. Apa tadi? Huruf jar. Saya dah cakap saya dah tulis itu huruf jar. Maknanya untuk huruf jar. Kalau di sini huruf jar tuan-tuan semua, maknanya yang perkataan yang kita nak cari ni, dia ni adalah sigot isim. Kenapa Ustaz? Sebabkan selepas huruf jar mestilah atau wajib isim. Wajib tuan-tuan. Selepas huruf jar wajib isim. Apa tuan-tuan? Selepas huruf jar wajib isim. Selepas huruf jar wajib isim. Selepas terjumpa huruf jar, selepas dia isim. Maknanya yang ini ni adalah isim tuan-tuan semua. Jadi itu adalah isim. Tak mungkin yang ini fi'il, tak mungkin fi'il madi, tak mungkin fi'il amar, tak mungkin fi'il mudhari'. Wajib isim. Wajib isim tuan-tuan semua. Jadi kita sekarang ni kita cari tahulah sama ada dia isim masdar, isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan, isim apalah lagi tu nama dia. Kita cari itu lagi tu sirah dia. Kalau isim fa'il tak mungkin rasanya. Isim maf'ul pun tak mungkin juga. Isim fa'il kan dia guna mim kan. Kalau isim maf'ul dia guna mim juga dekat depan dia. Kalau isim zaman, isim makan pun juga guna mim dekat depan dia. Maknanya apa tuan-tuan? Dia gunakan sigat isim masdar tuan-tuan. Isim masdar. Jadi sigat dia apa? Isim masdar. Okey, jadi kita boleh tahu boleh dengan bantuan sebelum dia ada huruf jar. Kalau kita tahu ni huruf jar, confirm selepas dia adalah isim tuan-tuan semua. Jelas ke tak jelas tuan-tuan? Wadih amla. Kalau tak jelas, sila tanyakan. Jelas ke tak jelas tuan-tuan semua? Sila tulis dekat ruang komen. Jelas ke tak jelas? Kalau tak jelas, boleh tanyakan. Okey. Okey. Ada yang tak jelas, boleh tanyakan. Idza lam yakun wadihan fas'alu. Alhamdulillah, semua jelas, cakap jelas ya. Okey. Jadi itu sirah dia. Wazan dia apa tuan-tuan semua? Wazan dia lagi. Wazan dia tuan-tuan semua. Sila tuan-tuan, apa tu wazan dia? Wazan untuk isim masdar. Wazan ada dekat atas. Dekat atas ya. Dekat table tu yang nombor 2 paling atas. Nombor 2 dari atas tu. Apa wazan dia? Wazan dia adalah
Kalau wazan ni senang sajalah, saya type je lah. Tuan-tuan boleh juga tulis dekat komen apa wazan dia. Apa wazan dia tuan-tuan semua? Tafa'ulan tuan-tuan semua ya. Wazan dia tafa'ulan Ustaz. Betul. Wazan dia tafa'ulan. Maknanya sini ni kalau kita bagi tafa'ulan maknanya sini kalau alif lam maknanya at-taba tafa'ulan. Tabar sebab ain tu bersatu. Rudan. Okey. Ustaz, kat sini kan ada alif lam Ustaz, alif lam. Kalau ada alif lam tak boleh tanwin ujungnya Ustaz. Maknanya tak ada tanwin. Jadi at-tabaruda sajalah. At-tabaruda saja. Ustaz, sini ada huruf jar. Maknanya tak boleh baris atas. Kalau ada huruf jar, maknanya ujung dia ni baris bawah Ustaz. Sebab kan huruf jar selepas dia mesti majrur. Kena baris bawah lah. Betul. Kena baris bawah. Dah okey dah. At-tabarrudi. Macam tu tuan-tuan semua. Jadi kita kalau belajar bahasa ni kena fahamkan tasrif dan jangan lupakan nahwu. Macam tu tuan. Jadi kita tahu tadi ujung baris bawah macam mana? Kita tahu ujung dia baris bawah daripada kaedah nahwu. Apa dia? Kalau ada huruf jar, maka perkataan tu ujung dia baris bawah atau istilah dalam nahwu dia apa? Majrur. Okey tuan-tuan semua ya. Al-hada wadih amla. Jelas ke tak jelas tuan-tuan semua? Tulis dekat ruang komen. Kalau tak jelas, sila tanyakan. Okey tuan-tuan semua ya. Ini untuk tasrif dia. Jelas ke tak jelas tuan-tuan? Sila tulis dekat ruang komen. Hal hada wadih amla. Jelas ke tak jelas? Okey. Ini tasrif dia. Tasrif dia kita dah settlekan dah. Sekarang kita cuba masuk kepada nahwu dia. Cuma saya nak tanya dulu ni tuan-tuan semua. Kalau tak jelas boleh tanyakan juga. Okey. Jelas tapi belum cakap. Okey, tak apa. Okey, insya-Allah kalau tuan-tuan semua selalu mengerjakan latihan-latihan, selalu terbiasa membaca tulisan Arab, insya-Allah senang. Insya-Allah nanti boleh terbiasalah. Okey. Alhamdulillah semua dah cakap jelas, wadih. Alhamdulillah. Okey. Jadi insya-Allah kita teruskan kepada nahwu dia. Nahwu dia simple saja sebenarnya. Nahwu dia tuan-tuan semua ya. Nahwu dia kita ambil yang atasnya. Yang atas ni sebabkan perkataan sebenarnya dia. Atas ni lah ya. Okey. Pertama irtasala. Irtasala ni apa dalam nahwu dia? Okey, kejap tuan-tuan ya. Irtasala. Ini apa tuan-tuan? Ini fi'il madi yang dalam nahwu ya. Fi'il madi. Ada fi'il. Maknanya telah mandi. Kita kena cari tahu siapa yang mandi, mana fa'il dia, mana pelaku dia tuan-tuan semua. Sila tuan-tuan semua tulis dekat ruang komen mana pelaku dia atau fa'il dia tuan-tuan semua. Sila tuan-tuan semua, mana pelaku dia? Pelaku dia mana tuan-tuan? Atau fa'il dia? Siapa yang mandi? Siapa? Sila tuan-tuan, mana fa'il dia? Mustatir ke tak? Atau yang lain pula? Sila. Ada yang boleh jawab? Mana fa'il dia? Telah mandi. Irtasala telah mandi. Mana pelaku dia tuan-tuan? Siapa yang mandi? Siapa tuan-tuan? Ada yang boleh jawab? Ada yang boleh jawab? Sila. Okey, Haji Abdul Halim As-Sa'ih. As-Sa'ihu. Okey, Haji Siti Mazmin. Mumtazah. Okey, semua boleh jawab ya. Jadi pelaku dia adalah As-Sa'ih. As-Sa'ih. Jadi ini adalah pelaku tuan-tuan semua ya. Ini pelaku. Pelaku. Ini yang mandi. Pelancong. Ini sebagai fa'ilun. Okey. Jadi irtasala as-sa'ih. Pelancong tu mandi. Li apa tadi tuan-tuan semua? Li haraf jar. Okey. Maknanya selepas huruf jar ni at-tabarrud. At-tabarrud ni apa nama dia tuan-tuan? Tuan-tuan semua dah dapat kan dah ni? Selepas huruf jar nama dia isim majrur tuan-tuan semua ya. Isim
majrur. Okey, isim majrur. Jadi ada huruf jar, selepas dia isim majrur. Ada huruf jar, selepas dia isim majrur. Jangan sampai kita tak tahu ni. Kalau tuan-tuan sekarang sila biasakan dari sekarang. Terjumpa huruf jar, selepas dia isim majrur. Terjumpa huruf jar, selepas dia isim majrur. Macam tu juga. Kalau terjumpa kata kerja, cari fa'il dia. Terjumpa kata kerja, cari fa'il dia. Ataupun kalau terjumpa mubtada, cari khabar dia. Terjumpa mubtada, cari khabar dia. Itu yang penting ya. Kalau tuan-tuan terjumpa fi'il, cari fa'il. Terjumpa mubtada, cari khabar. Itu dalam yang penting dalam nahwu tuan-tuan semua. Okey, kalau tuan-tuan pun ni dah boleh juga dapat ni. Ini jumlah apa nama dia? Jumlah ismiyah ke fi'liyah ni tuan-tuan semua. Sila tulis dekat ruang komen. Jumlah ismiyah ke fi'liyah ni tuan-tuan semua. Jumlah ismiyah ke fi'liyah ni. Ightasala sa'ih litabarrudi. Jumlah fi'liyah ke ismiyah ni tuan-tuan semua. Sila. Ada yang boleh jawab? Jumlah ismiyah ke fi'liyah ni tuan-tuan semua. Jumlah fi'liyah. Kenapa? Sebab dimulakan dengan fi'il atau kata kerja tuan-tuan semua ya. Mumtaz. Okey, ahsantum. Okey, betul. Okey. Jadi ini jumlah fi'liyah. Maknanya apa ni Ustaz? Makna ayat ni Ustaz? Pelancong tu mandi untuk tabarruk tu tadi maknanya apa? Mendinginkan. Untuk mendinginkan. Maksud dia mendinginkan badannya lah. Untuk mendinginkan badannya. Pelancong tu mandi untuk mendinginkan badannya. Okey tuan-tuan semua ya. Boleh faham ya? Jadi alhamdulillah. Kalau kita nak sambung nak jawab satu soalan lagi ni nampaknya tercukup masa lah. Takut nanti tak ada pula masa untuk belajar bahasa komunikasi. Jadi kita cukup pekerjakan satu nombor latihan saja. Satu latihan saja. Okey, jadi tuan-tuan semua, hari ni kita dah bincangkan wazan tafa'ala yatafa'alu. Tafa'ala yatafa'alu kita dah bincangkan hari ni. Tafa'ala yatafa'alu. Jadi ini dinamakan dengan fi'il khumasi dan fi'il khumasi. Lepas tu tuan-tuan semua juga dah buat timbang menimbang dia. Dah kita buat timbang menimbang. Sehingga kita boleh tentukan bina dia. Daripada timbang menimbang kita boleh tentukan bina. Selepas tu tuan-tuan pun juga sudah mencuba untuk belajar bersama-sama memahami maksud daripada setiap sirah. Dan kita juga ada cuba sedikitlah membuat ayat daripada kegunaan pada sirah ni. Contoh senyuman tadi ya. Okey, selepas tu kita membuat latihan yang ada pada muka surat 39. Macam tu tuan-tuan semua. Ada soalan tuan-tuan sebelum kita tutup kelas kita pada hari ini? Ada soalan ke tak? Hal indakumus soal? Amla. Muka surat 39 Hajah Sa'idah. Okey, ada soalan tuan-tuan semua? Kalau tak ada soalan sila tanyakan. Kalau ada soalan sila tanyakan. Salah ya. Tak ada soalan sila tanyakan. Hal indakumus soal? Ada soalan? Tak ada ya? Jadi itu saja tuan-tuan semua. Selepas ni kita kelas bahasa komunikasi lagi 10 minit lagi. Jadi untuk kelas tasrif hanya sampai sini saja. InsyaAllah sekejap lagi kita masuk kepada tasrif, kepada bahasa komunikasi. InsyaAllah kita jumpa lagi esok tuan-tuan semua untuk tasrif ni. InsyaAllah jumpa lagi esok. Jangan lupa 10 minit lagi kita masuk kelas bahasa Arab komunikasi. Jangan lewatkan tuan-tuan ya. Sebabkan itu pun juga penting bagi kita macam mana membina ayat dan memahami jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Terima kasih banyak tuan-tuan semua atas kehadirannya. Minta maaf atas segala kekurangan saya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.